Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Oke guys, jadi sebelumnya saya akan membahas atau nge-reaction tentang bendera Malaysia yang disandingkan dengan bendera Laknatullah. And then, ada sahabat Malaysia komen di kolom YouTube saya, "Bang, sebelumnya juga ada bendera Indonesia disandingkan dengan bendera Laknatullah." Dan setelah saya cek ternyata betul. Itu terjadi di tahun 2019. Mungkin tidak terekspos gara-gara di tahun 2019 itu masih pilihan raya di Indonesia, pilihan presiden. Kemungkinan itu beritanya tertutup. Oke, next. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video melalui DM saya. Saya akan lihat link apa yang dikirim untuk saya. Sungai Buloh, Selangor. Ih, ada tikus loh. Masak tak ada apa ya? Tak ada yang datang kat tempat masak tak datang. Dia dalam sini. Tak tahu tak pernah ada lagi. Tempat tak ada keracunan apa lagi orang. Tak ada lagi buat masak sekarang tak ada. Apa lagi komplain lah. Itu antara situasi menjijikkan apabila haiwan perosak seperti tikus dan lipas ditemukan di sebuah restoran di Sungai Buloh, Selangor. Ni air apa kak? Air gula ke? Ya. Tengok ada lipas air gula ni. Yang tu tak pakai dah. Di sini saya ingin memuji sedikit Malaysia. Standar kebersihan di sana, khususnya untuk peniaga-peniaga, itu dijaga sekali. Yang bikin saya salut, di Malaysia itu mengutamakan kebersihan. Jadi seseorang yang ingin berniaga dimanapun itu, nggak langsung berniaga, harus ada permit dulu. Kalau tidak ada permit, kalau tak salah, nggak boleh berniaga. Tapi ada minusnya. Jadi kalau ada seseorang ingin berniaga, itu nggak langsung bisa berniaga, kena urus permit dulu. Tapi kalau di Indonesia, plusnya, seseorang ingin berniaga, itu langsung bisa berniaga. Tanpa harus ada permit, tek bengek. Tapi minusnya kalau di Indonesia tidak diawasi dari segi kebersihannya. Yang pernah ke Indonesia pasti tahu kalau di Indonesia itu ramai peniaga-peniaga tepi jalan, berlambak-lambak nggak kehitung. Yaitu mereka berniaga tanpa harus ada permit dulu. Tapi ada kekurangannya, yaitu dari segi kebersihannya itu tidak diawasi. Dicek semua. Banyak itu ya lipas. Belakang tu lah. Ha. Oh, tak ada tu angkat. Belakang tu angkat. 30 Jabatan operasi. Kesihatan Negeri Selangor Di itu dulu, dicek dulu. Atas 180 buah restoran bagi membendung sikap segelintir pemilik dan pekerja permis yang mengabaikan aspek kebersihan dalam menyediakan makanan. Ni air sampah apa? Ni. Ada dalam air sampah tu. Ni air sampah Mana boleh letak kat sini? Air sampah ni. Sampah bila bang? Sampah untuk hari ni punya. Hari ni. Memang selalu tempatkan di sini. Memang kita akan tempat sini lah. Bila malam dah closing pun kita akan masuk satu tempat, kita buang sekali lah. So sampah kalau boleh bertutup. Kalau dah penuh, tolong letakkan dekat luar. Ataupun letak dekat mana-mana rumah sampah yang berdekatan. Jika dilihat dengan mata kasar, peralatan di bahagian dapur ini kelihatan tersusun. Namun sebenarnya kedudukan sampah yang dilonggokkan di sini dapati tidak strategik kerana berhampiran dengan tempat untuk memasak, dan pemeriksaan pihak berkuasa di dalam tempat untuk menyimpan makanan sejuk beku turut menemukan najis tikus. Bahagian dapur permis ini dipercayai menjadi sarang lilati, iaitu lipas, lalat dan tikus. Ekoran penemuan lambakan najis haiwan perosak itu di atas lantai. Memang selalu ada tikus kat sini ke bang? Itu walau alam. Kalau dalam ni memang tak ada. Ayah saya punya saya tutup kaki pasal saya dah zinc semua dah. So tadi nampak dekat bawah ais Ais. kat luar. Itu Dia tak ada masuk sini. tak masuk sini. Pasal kita pun pintu bawah kita dah rapat. Lipas ada bang? Air lipas tengok sendiri. Saya tak pernah nak komen, nanti kan kata tak ada pula kan. Saya kata bohong pula. Lipas. Yang tu yang saya Cowok tak di nak sini tahu. di Indonesia. Bila orang cek je ada banyak. Susulan itu, siasatan mengenai penggunaan khidmat kawalan makhluk perosak dan jadual aktiviti pembersihan dilakukan ke atas pemilik permis.
Jadi kita dah masuk dan cek. Ada tempat-tempat yang terdapat najis tikus saya. Dekat semua celah-celah pun ada. Nah, area ni memang mesej dengan najis tikus. Jadi sebelum disiasat, dikirim dulu satu orang untuk mengecek keadaan lingkungan kedai tersebut. Kalau misalkan tidak bersih, langsung disiasat atau digerebek bahasa Indonesianya. Harusnya di Indonesia juga diterapin seperti ini. Ini bagus tujuannya, menjaga konsumen supaya konsumen tidak keracunan makanan dan makanan tersebut juga higienis. Bagi kita baru basuh 2-3 hari lepas. Untuk yang kehadiran najis tikus, sisa najis tikus memang kena hari-hari cuci. Last bila buat pest control kat sini? Pest control dalam Oh, dah lipas tu jalan. 2 bulan lepas tu. 2 bulan lepas. Mengkangkang lipasnya. Untuk pest control, kalau tempat yang masif, mari kita cadangkan 2 minggu sekali. Dia ikut kalau keadaan makin elok, kita beralih kepada 1 bulan 1 kali. Penemuan sisa-sisa makanan yang bertaburan di atas lantai dikesan menjadi faktor utama yang mengundang menarik ya, lelaki mengundang ke premis makanan. Wih, Ni tumpah ni. Dia bila dia tumpah ni yang akan menyebabkan haiwan-haiwan macam tikus, kelipas dia akan datang ke tempat-tempat macam ni lah, dia cari makanan. Selain itu, bau busuk akibat makanan yang layu dan keadaan lantai premis yang licin serta berlubang sehingga menyebabkan takungan air juga menjadi tarikan kepada serangga perosak. Cuba tengok tu, mari sini tengok tu. Minyak dekat lampu tu. Penuh nampak tu. Last cuci bila ni? Ini bukan setiap bulan ni. Ini semua minyak masak. Bila kita dah masak kan, dia naik ke atas. Lepas tu kipas ni berfungsi. Dia fungsi, dia akan sedut, dia akan pergi keluar. Tapi bila kipas ni tak fungsi, dia akan perap kat atas ni. Setiap bulan dia akan jatuh masuk dalam makanan. Dinding pun teruk sangat lah ni. Ni boleh jatuh dalam periuk atau belanga dalam masak. belanga sama kayak bahasa Lampung. Bahan masakan disimpan secara terbuka, jelas menjadi hurungan lilati, sekaligus boleh menyebabkan kontaminasi dan mengundang kehadiran bakteria salmonella yang mengakibatkan keracunan makanan. Scoop ais ni dicampurkan sekali di dalam ais batu. Scoop ais pun yang dah rosak, dah kotor. Dan sepatutnya dia kena ada satu bekas khas lah dimasukkan. Tuan tengok dalam ni Ada Kedok, makanan lain wortel, carrot. dia letakkan bersama. Tujuannya apa itu? Dia nak buat jus, dia nak masak, dia tak pasti. Suhu pun tak kuat dan ada bau lah. Dah start ada bau lah. bau ni ada bau busuk. Ada bau busuk lah. Patutnya berapa kan suhu? 0.4 darjah Celsius sepatutnya. Ini saya tak pasti dah ni untuk nak goreng nasi untuk yang customer order lah ni. Okey, sepatutnya tak boleh biar dalam keadaan terbuka macam ni lah. Okey, ni pun skop yang tak sesuai. Okey, hampir dengan tempat yang takut nanti ada ni kan, macam ada najis tikus apa semua ni akan jatuh dalam makanan. Boleh ke letak bawah macam ni tuan? Patutnya tak boleh lah. Kena bertutup kan? Ya, ni air takung ni akan masuk ke dalam lah. Pisau sepatutnya dah dia tak boleh macam ni sebab bila cuci macam mana sekalipun mikroorganism akan ada kat dalam ni. Detail banget ya, Masya Allah. Dia tak boleh balut macam ni. Terbaiklah tim ni. Pihak berkuasa turut memeriksa longkang di belakang Pihak restoran berkuasa yang disyaki menjadi habitat tikus dan laluan masuk haiwan perosak itu ke dalam premis. Ini punca datang tikus ni. Tengok. Dia kena ada satu sistem filtration dulu. Kita akan tapis dulu semua sisa sebelum pergi dekat sini. Tikus akan duduk bawah-bawah tu. Sebab ni dah punca rezeki dia ni. Ni punca rezeki tikus. Seminggu kita akan cuci 2 kali lah. 2-3 kali. Dia seelok-eloknya selepas kita, sebab ni kita punya premis kan. Seelok-eloknya bila kita buka, tutup, kita kena cuci. Buka, tutup, cuci. Kita kena jaga dari segi sanitasi kita lah. Selain itu, pekerja premis juga didapati tidak mematuhi garis panduan etika pemakaian pengendali makanan dengan melanggar Peraturan Makanan 2009. Oh, tak pakai kasut? Ni. Pakai. Pakai slipper tu? Alah, yang hari ni pula tetap pakai selipar pula dah. Tapi ada hantar pergi kursus makan semua? Ada. Ada lah. Cuma sikit saya letak kat mana saya tak tahu. Kenapa tak letak kat sini? Bukan masalahnya, kadang-kadang file tu 2, 3, 4. Ni kalau Pak Kuasa datang nak check macam mana tuan? Oh, dari Kementerian Kesehatan loh. Pasal apa? PKP tu tak sempat nak standby apa ready apa dia. So berapa orang bekerja so far? Saya bekerja dengan anak-anak 4 orang, 5 orang. Orang lah.
Pemilik premis berusia 55 tahun ini cuba mencetuskan provokasi. Ekoran tidak berpuas hati setelah restorannya diarahkan tutup selama 14 hari untuk kerja-kerja pembersihan. Ini kebersihan bang. Dia orang makan bang. Bang yang marah saya pula. Kita dah buat sebaik mungkin, kita lantai kita buat lain. Cat kita cat lain. Sepatutnya datang kesihatan. Okey, cek dulu tengok okey, bagi nasihat dulu. Tak boleh. Kita tak boleh begitu. Kalau kedai macam kedai baru buat, mungkinlah tak ada takut, tak ada lipas. Ini dah 30 tahun. Dia masa kita buat kerja, kita tak sempat dah nak buat apa ni. Takkan kita nak buat satu buang, satu tutup, satu buang, satu tutup, satu bersih. Memang Takkan macam tu. sebab tu sampai Kalau cik dah tahu, cik buat open macam ni, cik buat sendiri, tengok macam mana. sebab Kalau cik larat ke tidak? sebab tu sampah Berapa orang cik nak gaji orang untuk bersih? Saya minta tolong, jangan tutup. Nak saman-saman saya tak kisah. Saya nak niaga. Jadi macam ni. Okey, macam Kalau sekat seminggu tu boleh kata lagi. penutupan kita buat maksimum 14 hari. Hari kelima dah boleh buat permohonan buka semula. Kalau saya cakap kalau betul-betul pihak tuan dah buat pembersihan keseluruhan. Nak kata royong semua lah. Yes. Hasil operasi, 172 notis kompaun dikeluarkan bernilai lebih RM90,000 dan 11 permis makanan diarahkan tutup mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Operasi tamat pada jam 2 pagi. Selama video ini saya lihat, saya putarkan, saya bicara itu nggak banyak. Kenapa? Salut banget, takjub banget. Petugas kesehatannya itu detail banget, rinci banget, ngecek ada minyak lah, ada lipas lah, terus lantainya lah. Dan endingnya kedai Pakcik itu ditutup selama 14 hari. Mungkin selama penutupan 14 hari itu disuruh bersih-bersih agar tidak mengundang lipas dan tikus di situ, khususnya bagian dapur tadi. Pakcik tadi yang pemilik kedai beralasan kalau kedai itu udah umurnya berpuluh-puluh tahun. Wajar kalau kondisinya macam itu. Tapi kalau misalnya dibersihkan setiap hari, nggak akan macam itu. Betul apa yang dikata petugas kesehatan tadi, kalau misalkan dibersihkan setiap hari, itu minyak nggak mungkin setebal itu sampai hitam nempel di langit-langit tadi. Sejujurnya saya kehabisan kata-kata. Hal selipar pun itu dipermasalahin. Terus tadi gagang untuk motong-motong itu yang ada tali-talinya itu dipermasalahin. Ya Allah, ini kok detail banget. Segitunya menjaga konsumen loh. Kalau di sini dibuat macam itu, berapa puluh kedai yang tutup. Tapi kita ambil sisi positifnya. Tujuan Kementerian Kesehatan atau pegawai kesehatan itu berbuat seperti itu menjaga konsumen, supaya konsumen itu lebih sehat. Malaysia sudah mengikuti jejak Jepun, Korea, dan negara-negara maju lainnya untuk menjaga standar kebersihan kedai. Saking tegasnya saya dibuat kehabisan kata-kata. Oke teman-temanku semuanya, saya Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.